Okey, ini ialah ejaan yang betul ya. Ejaan yang betul, tradisi, tose, TOSE, kobis, KUBIS, kubis, martabak, tata rias, for makeup dalam bahasa Inggeris, zuhur, okey, waktu sembahyang yang kedua ni, subuh, asar, maghrib, isyak, okey, zuhur yang kedua ni. Kemudian oh, nombor 6 tertinggal. Okey, Satria. Okey, ini Satria, stand for pahlawan. 8, Kuih Tiaw, macam ni aja. 9, catat. Tak ada word catit dalam bahasa Melayu. Okey, sila ingat, tak ada word catit dalam bahasa Melayu. So, kalau kesalahan ejaan tu, dia ada tulis, okey, saya catit apa yang cikgu bagi, you kena tukar jadi catat. Boleh nampak? Okey, Kevin tanya, cikgu sekarang boleh berjoging di luar ke? Boleh. Okey, boleh naik kereta seramai-ramainya. Kalau kereta bapa kamu MPV 7-seater, you dah boleh naik lah. 7-seater naik pusing-pusing-pusing, boleh nampak? Macam tu boleh. Tapi kalau boleh duduk kat rumah. Okey, Pesuruhjaya rapat. Okey, warga negara kata majmuk yang sudah mantap rapat. Okey, olahraga rapat. Persona, boleh nampak? Macam you tertarik. Wanita itu mempersonakan, bukan persona. Persona. Kalau persona tu nama kereta. Ejaan raksasa dulu ada K dekat sini. Sekarang K tak ada. Bukan raksasa. Raksasa, boleh nampak tak? Raksasa, boleh ikut. Tauge tu ya, strap. Okey, tauge tu ialah bos lah. Okey, kapitalisme ME bukan MA. Okey, anti sosial. Semua jenis anti you kena rapat kecuali kalau dia cantum dengan negara. Contoh, okey, saya anti Israel. So you anti, you kena dash dulu. Kemudian huruf besarlah Israel. So dia jarak, bukan hanya jarak, dia ada dash. Boleh nampak sengkang dekat situ. Okey, ini imbuhan Sanskrit dwi fungsi. Okey, rapat dia. Okey, pelesenan. Imbuhan kita ialah pe, bukan perlesenan. Pelesenan. Pean iaitu kata nama terbitan. Okey, sekarang kita masuk kepada bahasa Melayu standard. Sekarang kita betul-betul buat latihan untuk bahasa Melayu standard. Okay? Jadi bahasa Melayu standard ni dia akan keluar pada kertas 2, soalan yang pertama sekali, boleh faham? Iaitu soalan yang lebih kepada tata bahasa. Jadi yang pertama tu you akan jumpa soalan morfologi dan sintaksis, iaitu dia bagi perkataan, kamu kena bina ayat. Kemudian nanti you tengoklah ada kesalahan ejaan, ada kesalahan imbuhan, boleh faham? Okay. Kemudian nanti baru you jumpa soalan untuk ahli bahasa daripada bahasa Melayu klasik, okay, bahasa Melayu standard, that means bahasa Melayu baku comel. Okay, bahasa Melayu yang you belajar. Panduan menjawab. Anda dikendaki untuk menukarkan bahan petikan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard yang sekarang kita pakai, yang macam ni. Perkataan yang digunakan mestilah daripada bahasa Melayu standard. Jadi kalau seandainya perkataan itu ialah perkataan macam syahdan. Okey, syahdan. Lagi perkataan hatta, sebermula. You tak payah terjemah. Sebab macam mana you nak translate dia kepada bahasa Melayu standard? Memang tak ada dalam bahasa Melayu standard. Cikgu, syahdan ni, ada yang Y, syahdan, ejaan syahdan. Hatta, apa maksud syahdan? Apa maksud hatta? Cepatlah jawab, siapa tahu? Apa maksud syahdan? Apa maksud hatta? Ada seorang jawab, setelah, lagi pun salah, boleh nampak tak? Semua salah. Setelah salah, lagi pun salah. Ada pelajar yang cakap maka. Sekarang saya tunjuk kat kamu. Dia akan keluar macam ni. Syahdan, maka baginda sultan pun. Boleh faham tak? Nampak tak? Kalau you kata syahdan ialah maka, takkan 2 kali maka. Dia macam ni. Coba. Ring, bunyi telefon dekat rumah atau bunyi telefon you, titik titik, you pun angkat walaupun salah hati tu, boleh nampak? Macam ni, you pun terus angkat. Bila orang telefon you, boleh nampak? You pun terus jawab. Mula-mula you jawab, apa perkataan you guna? Perkataan apa dulu you nak pakai ni? Cepatlah weh. Perkataan apa nak pakai?
Hello, yes. Boleh nampak tak? Hello bro, dia kata. Okay, tak kira orang tu sister pun dia bro juga. Okay, hello. Hello ni boleh nampak tak? Okay, nanti cikgu cerita pula pasal hello. Hello ni sama dengan ini syahadat. Apa maksudnya? Dia adalah merupakan pembuka bicara. Dia adalah pembuka bicara. Kalau untuk telefon, dia mula bicara dengan hello. Boleh faham tak? Tapi kalau dia ialah prosa klasik, dia akan mulakan bicara dengan syahadat. Hatta sebermula. Boleh faham? Dia ialah pembuka bicara untuk menunjukkan bahawa dia ialah prosa klasik. So dia tak ada maksud. Boleh faham tak? Dia cakap, taklah, hello, hi tu, hey tu, boleh nampak itu semua tu ada maksud. Maksudnya apa khabar? Okay, cuba orang telefon, hello, you pun jawab. Khabar baik. Orang tu akan cakap, bila saya tanya you khabar baik ke khabar tak baik, boleh ikut tak? Orang akan cakap, hello, apa khabar? Tapi you cakap, tapi mak saya tak cakap gitu, mak saya wei, macam mana pin wai pin ko, boleh ikut. So apa berlaku ialah kita mula wei, hey tu ialah hello. Ada maksud tak hello? Sebenarnya hello ni ada maksud tak? Siapa tahu? Bagaimana bermulanya perkataan hello? Pastilah banyak ni nak ajar ni. Siapa tahu apa maksud hello? Ada dah jawab. Menyapa. Hai. Okay. Hello ialah nama orang. Nama siapa? Nama kepada girlfriend Alexander Graham Bell. So Alexander Graham Bell ialah orang yang mula-mula mencipta telefon. So nama girlfriend dia ialah hello. So bila dia angkat telefon, dia pun cakap hello. Boleh nampak tak? Okay, it's me. Boleh nampak? Bukan. Hello tu hello. Okay, bukan. So hello tu setiap kali you angkat telefon, you akan panggil nama girlfriend kepada Alexander Graham Bell. Saya suka kepada Alexander Graham Bell sebab dia mencipta telefon, tapi saya tak suka kepada Maxis ataupun Cellcom sebab dia mencipta bil telefon. Okay, itu beza dia. Dah sambung. Perkataan yang digunakan istilah bahasa Melayu standard, anda tidak perlu mengubah bentuk dia. Jangan ubah bentuk. Kalau dia ialah cakap ajuk, you kena kekalkan dia cakap ajuk. Kalau dia ialah cakap pindah, you kena kekalkan dia cakap pindah. Contoh, dia tu duduk dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk orang yang sedang bercakap. Contoh dia kata, adakah tuan hamba gelisah? Boleh nampak. You kena buat dalam bahasa Melayu. Boleh nampak. Bahasa Melayu moden. Masih lagi dalam bentuk dia sedang bercakap. So, jangan pindahkan dia jadi semua sekali hilang tanda bacaan. Ini bukan cerita cakap ajuk ke cakap pindah, bukan. Okey, jadi ikut bagaimana petikan yang asal tadi. Okey, anda tidak boleh menukarkan, lagi sekali, cakap ajuk ke cakap pindah atau menukarkan petikan tersebut kepada karangan biasa. Jangan. So, tanda bacaan dia kalau ada question mark, okey, dia akan kekal question mark dekat situ lah. Kalau ada interjection mark, okey, tanda seruan, okey, tanda seru, you kena kekalkan dia. Alright. Seterusnya, bahan dalam bacaan ini diambil daripada teks Komsas tingkatan 4. Komsas tingkatan 4 tu apa dia? Iaitu kepimpinan melalui teladan. Dan juga, okey, tingkatan 5 apa dia? Iaitu burung terbang pipipiskan lada. Okey. Skema pemarkahan adalah berbentuk holistik. Apakah yang dimaksudkan dengan holistik? Holistik membawa maksud secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Okay, secara keseluruhan. Holistik iaitu secara keseluruhan. Maksudnya, pemeriksa tu dah tahu petikan tu, dia dah baca dah banyak kali, kemudian pemeriksa pun baca, oh ngam, boleh nampak tak, semua macam betul lah, faham lah maksudnya budak ni cakap apa, okey, markah berapa? 6. Okey, terus dapat 6/6. Tapi rasa macam ada tertinggal satu dan satu ni macam tak dirubah. Okeylah, bagilah dia 5/6. Macam tu. Boleh faham? Teruk sangat ni, boleh faham tak? Hampir tak faham, dah jadi bahasa Bangla pula, boleh nampak tak? Okey, 1/6. Okey, jadi macam tu. Seterusnya, skema pemarkahan berbentuk holistik. Jumlah markah adalah tidak tetap. Jadi tak tetap, biasanya yang cikgu tengok, dia akan jadi 4, 5 atau 6. Boleh nampak? Dia kalau seandainya contoh
Peribahasa. Peribahasa dah ambil 4 markah. Jadi soalan untuk prosa klasik boleh jadi 6. Kalau peribahasa ambil 6 markah, maka klasik akan jadi 4 sajalah. Macam tu. Okey, ataupun yang tu ambil 5, tu ambil 5. Sebaliknya dia bergantung kepada kehendak soalan dan markah yang diberi. Kalau 6 ni dia panjang sikit lah. Okay? Mungkin 3 ayat, mungkin 4 ayat. Tapi kalau 4 ni dia pendek sikit lah. 2 ayat je. Okay, mari kita cuba latihan 1. Okay, bila kita dah faham, okay, ada tak apa-apa nak tanya tentang bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu baku, bahasa Melayu standard? Ada tak apa-apa nak tanya? Faham tak apa yang cikgu terangkan ni? Okey, seorang jawab, ya faham. Okey, dah faham, mari kita jawab. Nanti dia punya arahan sama macam ni. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard sama. Okey, jangan takut tanpa mengubah bentuk. Jadi jangan ubah bentuk dia. Okey, dan maksud asalnya. Maksud asalnya kena kekal. Okey, seterusnya 6 markah. Ready? Maka setelah, you cakap dulu, nanti kita tulis sama-sama. Setelah Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu, maka baginda pun menyuruh menghimpunkan segala rakyat Teluk Rantau berhimpun di Melaka. Okey, macam mana nak buat? Okey, cakap dekat mulut lagi senang. Maka setelah Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu. Okey, saya nak tukar satu je dekat sini, kabar. Kabar tu ialah apa? Cepat jawab. Kabar tu ialah apa? Setelah Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu, berhimpun bermaksud apa? Faham? Okey, berita. Pandai Sasi. Boleh nampak tak? Okey. Kabar ialah berita. Pandai. Nanti kita tukar berita. Maka baginda pun menyuruh menghimpunkan. Himpun ialah grup kan? Okey, berkumpul, berhimpun. Kan pagi-pagi dekat sekolah dulu-dulu ada perhimpunan. Menghimpun segala rakyat. Apa maksud menghimpun? Tadi cikgu dah cakap. Disuruh buat apa? Haiti, disuruh buat apa? Disuruh menghimpun. Tadi, cepat. Tadi Kelvin tanya, berhimpun tu apa? Okey. Cikgu dah tercakap. Berhimpun tu apa? Berkumpul, betul. Okey, macam berkumpul, betul. Seterusnya, segala rakyat. Kalau segala rakyat tu macam mana? Cepat, segala rakyat. Segala tu macam mana? Nak tukar jadi apa? Okey, ada pelajar jawab. Semua rakyat, pandai. Boleh. Okey, semua rakyat. Teluk Rantau. Teluk Rantau. Berhimpun ialah berkumpul dekat Melaka. Okey, berhimpun tadi, berkumpul lagi. Teluk Rantau. Cepat. Teluk Rantau. Nak tukar jadi apa? Semua boleh. Sachin, seluruh semua boleh. Semua, seluruh rakyat boleh. Semua rakyat boleh. Teluk Rantau. Siapa-siapa yang ada dekat Teluk Rantau ni semua datang. Faster. Teluk Rantau. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Teluk Rantau. Siapa-siapa yang ada kat Teluk Rantau, dekat daerah, boleh. Dekat kawasan boleh. Okay? Yang ada dekat kawasan boleh. Yang ada dekat kawasan sekeliling boleh. Yang ada dekat sini semua. Semua Teluk Rantau. Boleh faham tak? Betul. Okay? Daerah sekeliling. Pandai Sachin. Okey, dan akan Tun Perak membawa orang Kelang. Jadi sekarang cerita dia Tun Perak. Dia macam ni, dia suka-suka hati dia je. Dia nak letak dan dekat depan ke. Okey, dan dia kebiasaannya prosa klasik ni dia kurang tanda bacaan. Okey, dan akan Tun Perak membawa orang Kelang ke Melaka dengan anak isterinya sekali. Maksudnya ialah Tun Perak ni bawa semua sekali orang-orang dari Kelang. Kelang ni ialah sekarang lah Port Klang. Okey, ke Melaka bawa dengan anak isteri sekali. Maka orang Kelang berdatang sembah kepada Sultan. Okey, perkataan berdatang sembah ni boleh nampak, okey. Berdatang sembah ni you kena kekal sebab ini ialah perkataan istana.
Iaitu datang menyembah sultan. Menyembah. Okay, datang menyembah pada sultan. Ini kekal. Ini bahasa istana kekal. Ya tuanku. Ini kekal. Ya tuanku. Segala teluk rantau. Segala teluk rantau maksudnya kawasan sekeliling ni tadi semuanya menghadap. Okey, semuanya datang menghadap. Okey. Hanya dengan lelaki juga. Apa maksud dia? Menghadap dengan lelaki juga. Berhimpun Melaka Perak membawa orang Kelang Melaka, isterinya sekali orang Kelang sembah. Ya tuanku, semua laki-laki dan perempuan dari Teluk Lantau semua dibawa oleh Tuan Perak dengan perempuan sekali. Okey, dia tolong jawab Patiatul. Okey. Marilah, dia dah geram terus tengok kau jawab satu-satu. Kelang isteri membawa sekali orang Kelang sembah sultan. Ya tuanku, semua orang laki-laki dan perempuan dari Teluk Rantau semua dibawa oleh Tuan Perak dengan perempuan. Salah tu, apa tu Fatia tu. Okey, mari kita cuba buat. Akan patik sekalian dibawa oleh Tuan Perak dengan perempuan sekali. Maksud dia macam ni. Tuanku, masyarakat sekeliling ni semua datang nak berperang ni lelaki je. Apa hal Tuan Perak? Suruh kita datang jauh-jauh dari Kelang, dia bukan bawa kita je lelaki, dia bawa semua anak isteri kita. Boleh nampak tak? Jadi itu maksud dia. Okey, start. Perenggan you jangan buat ni perenggan. Okey, salin cepat. Ada masa 2 minit je. Sultan Muzaffar Shah. Ini tak payah, ni tak payah. Boleh nampak tak? Start. Sultan Muzaffar Shah. Lambat cikgu tinggal, tengoklah. Boleh nampak? Sultan Muzaffar Shah mendengar berita itu. Mendengar berita itu. Sultan Muzaffar Shah mendengar berita itu lalu menitahkan. Lalu menitahkan. Okey, lalu menitahkan. Boleh ya? Lalu menitahkan seluruh rakyat. Seluruh boleh, semua boleh rakyat, okey, yang berada di daerah sekeliling. Yang berada di daerah sekeliling. Jadi mungkin dekat sekeliling dengan Melaka tu ada Muar, ada Batu Pahat, okey? Daerah sekeliling berkumpul di Melaka. Kumpul cepat. Siang nak serang kita. Berkumpul di Melaka. Ingat tak cikgu dah ajar seluruh petikan ini supaya kamu dapat sedikit gambaran dekat sana. Okey. Tun Perak membawa orang Kelang. Tun Perak membawa orang Kelang. Tun Perak membawa orang Kelang. Okey. Bersama-sama anak dan isteri mereka. Bersama-sama anak dan isteri mereka. Bersama-sama anak dan isteri mereka ke Melaka. Full stop. Okey, sambung. Selepas itu, koma, orang Kelang menyembah sultan. Orang Kelang menyembah sultan. Selepas itu, orang Kelang, sultan huruf besar ya Camel. Okey, orang Kelang menyembah sultan. Okey, buka kata. Ya tuanku. Ya tuanku, koma. Okey, ya tuanku, koma. Semua rakyat di daerah sekeliling, semua rakyat di daerah sekeliling